Alright. Okay, Assalamualaikum Amir dengan Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Alright, okay. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu Hafiz tadi, okay. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik berkaitan dengan agama Islam dalam pentadbiran. Okay. Amir? Amir nak ambil tutup mic, Amir? Amir? Nak ambil tutup mic? Oh, Amir. Cikgu? Kenapa? Ya. Okay, Amir. Dengar? Okey, hari ini kita akan masuk topik agama Islam dalam pentadbiran. Okey. Last week kita belajar tentang apa, Mei? Ingat lagi? Undang-undang Kadar Melaka. Okey, Undang-Undang Laut Melaka dengan hukum kanun Melaka. Juga ada sebut tentang peranan bendahara, peranan sultan, peranan temenggung kan? Betul. Okey. So hari ini saya nak bagi jelaskan balik bagi awak faham. Okey, dalam Melaka, dalam waktu tu Kesultanan Melaka pada waktu tu, sultan berfungsi untuk menyelaras ekonomi Melaka. Maksudnya dia yang ketua. Faham? Pembesar-pembesar bawah dia tu hanya membantu sahaja. Lepas tu juga sultan merupakan lambang perpaduan rakyat Melaka. Sebab tu dalam aspek agama, bila sultan memeluk agama Islam, seluruh negeri itu, seluruh kerajaan memeluk agama Islam daripada pembesar sehinggalah kepada rakyat. Memang mereka akan ikut apa yang raja mereka buat. Okey, selain daripada itu juga, sultan merupakan ketua rombongan diplomatik. Maksud ketua rombongan diplomatik ni, dia pergi negara China ke untuk jalinkan hubungan persahabatan, pergi negara Siam, pergi negara kerajaan-kerajaan lain lah, kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu tersebut untuk melakukan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni selain daripada membantu dalam proses ataupun dalam aktiviti perdagangan, dia juga membantu Melaka untuk menjadi kukuh, untuk menjadi lebih kuat. Sebab tu kalau awak tengok, dia juga menjalinkan hubungan dengan negara China. So apabila Melaka diserang ataupun Melaka diancam oleh musuh, so negara-negara yang jadi sahabat ataupun jadi kawan kepada kerajaan Melaka ni akan membantu menghantar askar untuk menyelamatkan ataupun untuk mempertahankan kerajaan pada waktu tersebut. Faham, Amir? Faham. Okey. Selain daripada itu juga, seperti sampailah zaman sekarang ni, sultan merupakan ketua bagi agama Islam dan juga ketua kepada adat istiadat Melayu. Okey, selain daripada itu juga sultan merupakan ketua angkatan tentera. Okey. Dan juga sultan berkuasa melantik pembesar. Dia nak lantik siapa-siapa yang dia rasa okey, yang rasa boleh buat kerja, dia akan lantik. Okey. Dalam pentadbiran waktu tersebut, dia panggil pentadbiran dia di bawah pembesar 4 lipatan. 4 lipatan? Nama sistem dia pembesar 4 lipatan. Maksud 4 lipatan ni, dia ada 4 jenis ataupun 4 ketua utama dalam pentadbiran Melaka pada waktu tersebut, iaitu bendahara yang pertama. Bendahara ni kalau zaman sekarang dia berfungsi sebagai Perdana Menteri lah. Okey, selain daripada itu juga, bendahara merupakan penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. Dia akan membantu sultan, dia akan memberi nasihat kepada sultan. Sultan pun akan minta pandangan Datuk Bendahara untuk menjalankan dalam apa-apa tindakan yang akan diambil. Okey, selain daripada itu juga, bendahara merupakan ketua untuk barisan hadapan, ketua yang paling depan dalam angkatan perang. Maksudnya panglima perang lah. Dia macam dia membantu sultan waktu sultan dalam angkatan tentera. Okey, selain daripada itu juga, bendahara berfungsi sebagai ketua hakim. Okey, dan juga pemangku sultan. Maksud pemangku sultan ni, Amir, kalau sultan tu tak ada kat negara, kalau tak ada dekat Melaka pada waktu tersebut, contohnya pergi Siam ke, pergi negara China ke untuk diplomatik, so nanti
bendahara yang akan mengambil alih pentadbiran ataupun menguruskan segala hal dalam negeri waktu tersebut. Faham? Alright. Selain daripada itu juga dia jadi pemangku sultan apabila sultan sakit ataupun sultan tengah kita dalam istilah istana kita tak panggil sakit, kita panggil gering. Gering. G-E-R-I-N. Okey, gering. Okey, seterusnya Temenggung. Okey, Temenggung berfungsi sebagai ketua polis dan penjara. Okey, dia berfungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri lah. Macam IGP lah. Betul. Pandai macam IGP. Okey, dia juga berfungsi sebagai penguasa bandar dan juga menjaga protokol istana. Maksudnya protokol istana ni peraturan dalam istana. Maksudnya orang yang nak datang jumpa sultan ke negara lain ataupun wakil pada negara lain datang jumpa sultan, dia yang uruskan cara-cara dan peraturan dia macam mana. Dan dia juga merupakan hakim di darat. Macam tadi bendahara ketua hakim, maksudnya dia ketua untuk di darat ataupun di laut. So apabila Temenggung ni dia berfungsi untuk uruskan bahagian penghakiman di kawasan darat sahaja. Okey, seterusnya tugas penghulu bendahari. Okey, penghulu bendahari ni dia punya jawatan dah diwujudkan zaman pengasasan Melaka lagi, iaitu zaman Parameswara lagi. Waktu tu Parameswara waktu memerintah Temasek ataupun Singapura sekarang ni, okey, dia juga dah ada jawatan penghulu bendahari ni. Okey, fungsi dia memungut cukai dan ufti. Memungut duit raya. Ufti tu apa, Meh? Ufti. 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 Apa tu ufti? Macam dia macam duit apa tu? Nafis tahu. Ada. Macam apa macam nak? duit. Apa tu? Okey, Nafis bagus, dia ada clue dah sikit. Okey, dia bukan macam duit Nafis. Ufti ni biasanya dalam bentuk hadiah daripada negara lain, daripada negara lain yang nak ataupun kerajaan lain yang nak berada di bawah kerajaan Melaka. Maksudnya yang nak berada di bawah kekuasaan Melaka. Kan waktu tu kan kerajaan Melaka sangat kuat, sangat paling orang kata sangat maju. So ramai negari ataupun ramai kerajaan yang ingin bernaung bawah kerajaan Melaka. So apabila dia ingin menaung pada kerajaan Melaka, negara ataupun kerajaan ni dia akan beri hadiah. Biasanya hadiah diberikan dalam bentuk pokok emas. Pokok emas. Biasanya Pokok emas ataupun bunga emas. Dia macam bunga telur, bentuk dia bunga telur, besar lebih kurang macam tu. Tetapi daripada batang sampai ke bunga, sampai ke daun semua dalam bentuk emas. Wah. boleh ke? Kenapa tak boleh? Telur tak ada emas. Telur dia Telur tak, masuk. tapi bukan bunga telur. Dia tak ada telur lah, tapi bentuk dia tu macam bunga telur. Dia hanya pokok dengan bunga sahajalah. Tapi dia emas lah. Dia emas, dia perbuat pada emas. Okey, dia juga ketua bendahari dan juga ketua urussetia istana dan ketua Syah Bandar. Syah Bandar ni yang bahagian wakil-wakil penghulu bendahari lah yang kutip cukai dekat pelabuhan. Okey. Okay. Seterusnya Laksamana. Laksamana Tarong. Okey, Laksamana macam hantuah lah yang terkenal di kota yang terkenal di kerajaan Melaka adalah Laksamana hantuah. Okey. Dia telah diperkenalkan, jawatan ni telah diperkenalkan pada zaman Sultan Mansur Shah. Lepas tu ada, sebelum ni tak ada, sebelum Sultan Mansur Shah belum ada lagi. Okey, dan dia merupakan ketua angkatan laut. Oh, tentera laut. Tentera laut dialah ketua, okey. Lepas tu dia juga pengawal peribadi sultan, dia macam bodyguard lah, bodyguard kepada sultan. Aduh. So apa-apa sultan ke mana-mana dia akan bersama sultan. Okey. Dan dia juga apa dia? Tak rimas ke ikut je. Tak adalah dia selalu ikut, maksudnya dia memang menjaga keselamatan sultan dah pada waktu tersebut. Okey. Kalau dia orang serang. Betul, pandai pun. Okey, selain daripada itu juga Laksamana ni berfungsi sebagai ketua duta. Ketua duta ni maksudnya wakil-wakil daripada Melaka untuk hantar pergi negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan lain, dia akan bersama dengan Laksamana lah. Laksamana pun akan pergi ke sana untuk menjadi wakil kepada sultan kalau sultan tak dapat pergi. Faham?
Okey, ketua pembesar ni, pembesar berempat ni dia akan dibantu oleh pembesar berlapan. Pembesar berlapan pula akan dibantu oleh pembesar 16. Pembesar 16 pula akan dibantu oleh pembesar 32. Macam sifir je. Betul, dia macam sipir. Maksudnya dia berganda-ganda. 4 dibantu oleh 2 orang. Setiap jawatan tadi dibantu oleh 2 orang. Lepas tu yang tadi 2 orang tadi pun setiap 2 orang pula dibantu oleh peringkat bawah. Maksudnya daripada peringkat bawah sampai ke peringkat bawah. Dia banyak pembesar pada waktu tersebut. Sebab tu kalau awak tengok cerita-cerita Melayu, cerita-cerita Piramli yang zaman dahulu, yang berlatar belakangkan zaman dahulu, dia ada datuk bendahara, dia ada orang kaya, dia ada ketua kampung. So itulah dia punya dia punya hierarki pemerintahan pada waktu tersebut. Faham? Faham? Pergi ke Berjelapuk ni. Buja Lapuk bukan berlatar belakangkan Kota Melaka. Kalau awak nak tahu, tengok cerita Hantuah memang ikutkan Kota Melaka. Itu adalah salah satu daripada contoh yang boleh awak tengoklah nanti. Okey, so hari ini kita akan proceed dengan tajuk kita, agama Islam dalam pentadbiran. Pagi ku cerah. Okey, Nafis, nampak dah? Nampak? Agama Islam dalam pentadbiran. Tu kat mana? Masjid mana tu? Masjid kat Melaka. Oh, Masjid apa tu? Nama apa dah masjid ni, lupa dah. Sekejap. masjid dekat atas air. Masjid dia dekat atas air, dia paruh terapung. Senang je. Kalau air kat atas masjid, tak jadi apa. Tahu? Jadi banjir lah. Air atau masjid banjir lah. Nama masjid ni Masjid Selat Melaka. Boleh semayang tak kat atas tu? Dah habis tu masjid bukan buat hiasan lah. Oh. Masjid buat semayang lah. Halah amin tu. Kok lah dia nak jadikan hiasan ni. Kan. Okey, kita akan tengok. Okey, kita tengok Semasa zaman penjajahan. betul. Kita akan tengok agama Islam semasa penjajahan. Okey, dekat betul kita mula-mula kita dijajah oleh British dahulu. Okey, walaupun lepas Jepun British ambil alih semula. Okey, kita dijajah pada waktu tersebut oleh British. Okey, semasa zaman British macam cikgu pernah sebut sebelum ni, okey, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Maksudnya dia hanya menguruskan agama Islam di negeri mereka sendirilah. Okey, selain daripada itu juga, undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal tertentu sahaja seperti kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Faham, Amir? Faham? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Nafis, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Kita tengok pula pada zaman penjajahan Jepun. Okey, pada zaman penjajahan Jepun, sama juga fungsi dia macam zaman British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Jepun, tapi satu lagi perbezaan dia, Jepun dia mewujudkan majlis agama Islam, satu majlis khas agama Islam, okey, yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Maksudnya tentang pemilikan harta ke, tentang undang-undang cerai ke, macam mana nak untuk hak untuk untuk menjaga anak. Maksudnya lepas bercerai siapa yang uruskan anak tu. So itu diuruskan di bawah majlis agama Islam. Okey. Faham? Faham. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Betul. Betul. Kalau bagi soalan tak dapat jawab macam mana?
Dekat sekarang 11.20. 11.20 aja. Nak dekat 11.20. Betul lah jam dekat Google ni. Okey, selepas Jepun mengambil alih negara kita, okey, British mengambil semula dan juga sistem yang sama digunakan. Sultan masih lagi berfungsi sebagai ketua agama Islam dan juga ada istiadat Melayu di negeri masing-masing dan dia buat semula apa yang dia dah buat sebelum ni lah. Okey, dia teruskan apa yang ditinggalkan pada zaman Jepun. Dua Okey, kali lah faham? dia. Faham? Betul. Faham? Dua kali. Faham? Alright. British 2 kali. Apa sekali je? Yalah sebab pada waktu tersebut British dah ni, lepas tu Jepun datang ambil alih Jepun datang ambil alih tanah Melayu. Lepas tu bila berlaku pengoboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun jadi lemah kejap pada waktu tersebut. So dia terpaksa berundur daripada tanah Melayu dan British mengambil alih semula. Baguslah Jepun kena bom. Apa dia? Baguslah Jepun kena bom. Yang dua tu. Ada nuklear. Okey. Persekutuan Agama Malaysia. Islam adalah agama persekutuan Malaysia. Maksudnya agama rasmi untuk negara kita Malaysia. Okey, Islam sebagai agama persekutuan dan termaktub dalam perlembagaan. Yang ini ada dalam perlembagaan. Okey, walaupun agama Islam adalah agama rasmi dekat negara kita, itu tidak bermakna orang lain tak boleh amalkan agama mereka. Mereka dibenarkan untuk boleh untuk mengamalkan agama masing-masing. Okey, agama lain diberi kebebasan untuk diamalkan. Sebab tu kalau awak tengok dekat negara kita ni sepanjang tahun kita menyambut pelbagai perayaan. Betul tak? Betul? Sebab tu baru ni hari apa? Kita sambut hari apa? Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Lepas Hari Raya Aidilfitri yang baru baru ni kita cuti je. Wesak. Gawai. Kamal. Gawai. Baru je cuti hari Rabu baru ni. Ya Allah. Wesak. Wesak. Kita tak orang Buddha menyambut hari Wesak. Tahu hari Wesak tu? Tahu? Pasal apa meh? Tahu. Tak tahu sangat lah. Yang saya tahu, Wesak ni untuk hari Buddha. Betul. Untuk agama Buddha. Dia perayaan untuk hari Buddha. Nampak kita dengar macam perkataan Hindu kan, tapi tidak. Dia adalah perayaan agama Buddha. Okey, dalam kepercayaan bagi masyarakat Buddha, dia pun macam kita juga banyak dia punya perayaan dia juga, bukan kata tahun baru Cina je. Mereka ada hari Wesak, mereka ada Cap Gomeh, mereka ada perayaan Hantu Lapar, pelbagai perayaan yang disambut. Itu mengikut itu mengikut kepercayaan mereka. Okey, dalam sebenarnya untuk pengetahuan awak sedikit, hari Wesak ni hari untuk mereka mengingati pengasas agama Buddha, iaitu Siddhartha Gautama Buddha. Okey. So kat sini macam kita menyambut kalau kita dalam agama Islam kita menyambut Maulidur Rasul lah. Tapi kita menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul menyambut tentang hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan pengasas agama kita. Nabi Muhammad hanya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So berbeza di situ sikitlah. Cuma dalam agama Buddha yang mengasaskan ajaran Buddha adalah Siddhartha Gautama Buddha. Faham? Faham. Okey. Seterusnya kita akan tengok Islam dan perpaduan masyarakat. Okey, dalam Islam dalam perpaduan masyarakat ni, okey, kita kena tengok nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Okey, antara nilai tersebut iaitu toleransi. Apa maksud toleransi? Beradab. Bukan beradab, bertolak ansur. Kau tak boleh, kau nampak dia lebih, kau dah tak nak kawan dengan dia, dah tak nak tolong dia. Jangan macam tu. Kalau dia susah kita akan tolong. Dia susah insya-Allah dia. Ayah saya sebenarnya lebih ke Alia, tapi saya tetap tak nak kawan dengan Alia dah. Janganlah macam tak apa benda awak tak baik. Apalah Amin. Jangan nilai. Ayah lebih ke adik. Dengar sini Amir, ada sebab
kenapa ayah lebih ke adik. Mungkin adik waktu adik masih lagi tidak dapat nak urus diri dia sendiri. Amir dah besar, so Amir lebih banyak boleh berdikari. So Amir kena faham kat situ, bukan konsep lebihkan ataupun tidak. Amir tak boleh buat macam tu, faham? Faham? So Amir kena faham macam tu. Ibu bapa mana-mana pun akan sayang anak dia sama rata. Cuma kita je nampak macam lebih. Kenapa dia dapat lebih? Tidak. Mungkin ada sebab tertentu. Mungkin adik kita tu tak dapat berdikari lagi ke. Dia lebih banyak perlukan bantuan daripada ayah dan ibu kita ke. Jangan kita anggap ayah kita lebih kepada adik kita. Jangan macam tu. Faham? Faham. Saya selalu anggap ayah selalu lebih ke ayah. Jangan macam tu. Tu ubah fikiran tu. Tak baik tau. Jangan berburuk sangka. Jangan tak baik. Okey? Selain daripada tu juga toleransi yang dimaksudkan kat sini, kita kena kita tak boleh pentingkan agama kita sahaja. Kita tak boleh pentingkan bangsa kita sahaja. Kita kena fikirkan bangsa lain. Sebab apa? Tuhan pun dah cakap dia ciptakan bumi ni, diciptakan tanah ni untuk semua manusia, tidak kira pelbagai tak kira keturunan apa, bangsa apa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenali. Bukan untuk saling kita perang, untuk kita saling bergaduh. Tuhan pun dah itu. Kalau kata Tuhan cipta bumi untuk bangsa Melayu sahaja ke, untuk orang Islam sahaja ke, dia dah bagi tahu dalam Al-Quran. Tidak. Tuhan dah bagi tahu atas bumi ni diciptakan untuk semua. Tapi kita yang kena saling tolak ansur. Faham? Jadi betul lah kita kena betul ansur. Faham. So kalau kata kawan kita yang bukan Muslim tak tahu ke, dia mungkin buat perkara yang tidak sesuai untuk tidak orang kata ataupun tidak menjaga sensitiviti orang Islam, kita jangan marah-marah maki dia. Tak guna kita marah maki dia sebab dia tak tahu. Betul tak? Betul. So apa kita perlu buat? Kita tegur, kita nasihat dengan baik. Faham? Contoh benda-benda yang melanggar sensitiviti kaum tu. Yelah kita tegurlah dia, kita bercakap dengan baik sebab dia orang tak tahu. Itu peraturan kita macam tu, adat kita macam tu tak boleh. Ni, lepas tu dia orang sebut. So, kita tak tahu, sama juga kita main-mainkan pasal orang agama lain, pasal adat. Lah yang saya cakap hari tu yang hello keling. Tak boleh. Itu bukan sensitiviti terhadap mereka. So kita tak boleh buat macam tu. So kita kena tahu. Itu salah satu toleransi kita kena saling menghormati. Itu yang paling penting. Kalau tak ada saling menghormati antara kita dengan orang bangsa lain, apa akan jadi kat negara kita kelas? Tidak bertoleransi. Apa dia akan jadi? Berperang. Tarik rambut. Okay. So boleh tak kita hidup dalam keadaan selamat dan aman? Tak boleh. So untuk pastikan keadaan ini terjamin, terjaga, so kita kena jaga. Toleransi sangat penting. Okey, selain daripada tu juga kita kena hormat agama lain, kita kena hormat orang lain. Kita tak boleh, dalam Islam pun sendiri dah cakap tiada paksaan dalam Islam. Maksud tiada paksaan dalam Islam ni tidak bermakna awak dah Islam tapi orang tak boleh paksa awak sembahyang, orang tak boleh paksa awak melakukan perkara wajib. Itu tidak bermakna macam tu. Bermakna tidak ada paksaan dalam agama Islam ni. Kita tak boleh paksa orang lain untuk peluk agama Islam. Faham? Sebab tu pada zaman Rasulullah dahulu, walaupun dia orang menang perang, dia orang tak ada tangkap semua orang yang kafir ke, orang Yahudi ke, orang yang dia dah dapat kuasa itu, kau peluk Islam. Tak ada. Malah mereka diberi perlindungan. Mereka dijaga. Rasulullah tunjukkan budi pekerti yang baik sebegitu. Tu cara Rasulullah menunjukkan yang Islam tu cantik, Islam tu indah, Islam tu agama yang aman, agama yang sangat bertoleransi. Sebab tu kalau waktu perang, salah satu syarat dia dalam waktu perang, Rasulullah tetapkan jangan bunuh ataupun jangan serang kanak-kanak ataupun orang tua. Selain daripada tu juga jangan serang rumah ibadat orang lain. Islam tidak ajar sebegitu. Faham? Faham. Walaupun kita berperang dengan orang kafir, kita berperang dengan ini, kita pergi bom dia punya kuil, kita pergi bom dia punya tokong, kita pergi bom dia punya gereja. Itu salah sebenarnya sahaja. Islam tidak ajar sedemikian. Rasulullah dah bagi panduan dah.
Tapi manusia tidak mengambil iktibar atau tidak mengambil contoh Rasulullah tersebut. Mereka lebih senang terpengaruh dengan perasaan dan seterusnya menjadi ekstremis ataupun golongan melampau. Okey, faham? Faham. Alright. Faham. Nilai seterusnya iaitu kasih sayang. Okey, mengasihi dan mengasihani dan mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Sebagai contoh, awak nampak si Vani berjalan dia pergi kantin tapi sampai ke bilik guru. Lepas tu awak nampak awak biar je. Biarlah dia. Dia bukan orang Islam, dia bukan orang Melayu. Jangan macam tu. Islam tidak ajar sebegitu. Kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Cara kita nak tarik orang dengan agama kita nak tunjuk perkara buruk ke? Mesti perkara yang baik. Betul tak? Ya, betul-betul. So kita kena tunjuk, kita kena buat baik kepada semua orang, tak kira agama apa. Okey, selain daripada tu juga kita kena membantu mereka yang memerlukan. Okey, kalau kata jiran macam tadi kan konsep kasihani dan juga mengasihi tu. Okey, contohnya jiran kita. Jiran kita contohnya suami dia tak kerja ke, anak-anak dia tak dapat makan. Dia orang Cina ataupun dia orang India. Kalau kita ada lebih kat rumah kita ada rezeki lebih, kita bantu hulur beras. Kita hulur lauk pauk. Macam ada seorang kawan cikgu, kawan cikgu tu Melayu. Jiran dia selalu bagi dia ikan, jiran dia Cina. Selalu bagi ketam, selalu bagi macam-macam lah. Maksud tu baru hidup harmoni, saling memberi antara satu sama lain. Betul, waktu hari raya itu ayah saya ada bagi rendang sikit kat jiran sebelah. Jiran sebelah Melayu ke Cina? India. Kan bagus. Itu adalah cara kita hidup berjiran, itu hidup dalam keadaan harmoni. Dan juga macam cikgu highlight tadi, membantu. Kita kena membantu semua orang dalam keadaan yang memerlukan. Okey, seterusnya kesederhanaan. Kesederhanaan ni bersederhana daripada berbagai aspek kehidupan seperti belanja, bercakap dan berpakaian. Maksudnya kita buat sederhana macam mana? Maksud bersederhana ni janganlah kita menunjuk ataupun cakap terlalu besar, lepas tu suka maki hamun orang lain, suka hina orang lain. Itu dah melampau. Terjadi ke diri kita yang orang kata biasa-biasa sudah. Kita tak perlu nak tunjuk lebih-lebih. Kita tak perlu jadi terlalu rendah diri pula, tak boleh juga. So kita lebih bersederhana lah. Maksudnya semua benda kita buat yang biasa-biasa saja, tak perlu lebih-lebih atau tak perlu terlalu kurang. Faham? Faham. Okey. Seterusnya perdamaian. Okey, apabila maksud perdamaian apa dia Meh? Ni paling penting ni. Betul. Perdamaian ni apa masalah kita hadapi, tak kiralah antara kita sama-sama orang Melayu ataupun dengan bangsa lain, cara yang paling bagus adalah dengan melakukan pemesyuarat. Kita melakukan mesyuarat. Kita mesyuarat untuk mencapai kata sepakat ataupun mencapai satu keputusan yang dipersetujui semua. Barulah sesuatu perkara dapat dilakukan ataupun dapat diselesaikan dengan baik. Okey, lepas tu juga bila ada perdamaian, tidak akan tercetus pergaduhan ataupun permusuhan. Faham? Faham. Alright, bagus. Okey, kita tengok nilai yang seterusnya. Nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Alright. Okey, nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan ini maksud ada 3 perkara, iaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Dalam Islam pun ada cakap bahawa hablum minan nas sebelum hablum minallah. Apa maksud hablum minan nas? Hablum minan nas maksud hubungan dengan manusia. Lepas tu hablum minallah maksud hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Okey, maksud kat situ istilah hablum minan nas sebelum hablum minallah ni, kita kena jaga hubungan kita dengan manusia dulu. Contohnya Amir bercakap kasar, Amir marah Nafis. Nafis terasa hati. Nafis rasa sedih. Amir dah berdosa dengan Nafis tau kalau selagi Amir tak minta maaf. Kalau apa-apa jadi kat Amir, dekat akhirat nanti, walaupun kita dah jaga solat, kita buat ibadat,
tapi hubungan kita manusia kita tak jaga, kita sombong, kita apa, Tuhan takkan terima amal ibadat kita. Sebab tu kita betul. Sebab tu kita kena maafkan dan juga kita kena sentiasa minta maaf. Kita rugi je saya solat tapi tak baik dengan orang. Tahu pun. Jangan pula aku tak baik dengan orang, baik tak solat. Jangan macam tu. Ingat solatlah perkara wajib. Lagi teruklah awak kena hukuman nanti. Wajib perkara wajib kena buat, tapi pada masa sama bila perkara wajib kita dah buat, kita kena pastikan hubungan kita dengan manusia tu dijaga. Jangan kita sombong, jangan kita belagak, jaga percakapan. Faham? Selalu minta maaf. Kita tak tahu umur kita sampai umur berapa. Kita tak tahu kematian kita bila. Sebab tu kita kena sentiasa minta maaf dengan kawan-kawan kita, sentiasa minta maaf dengan ibu bapa kita, sentiasa minta maaf dengan orang-orang yang kita kenal, dengan cikgu-cikgu awak. Kita tak tahu cikgu awak terasa ke. Faham? Kita kena minta maaf. Okey. Lepas tu hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan kat sini maksudnya kita kena jaga dari segi amal ibadat kita lah. Amalan-amalan kita yang wajib kita lakukan kepada Allah. Ni untuk orang Islam. Ya, agama lain pun mereka pergilah sembahyang dengan cara mereka untuk jaga hubungan mereka dengan Tuhan mereka seperti mana yang mereka percayai. Faham? Okay. Sebab kelas kalau ikutkan mana-mana agama dalam dunia ni pun tak ada agama-agama yang ajar untuk berperang, untuk bergaduh, untuk ni. Semuanya kalau awak perhatikan ajaran mereka semua mengarah kepada kebaikan, mengarahkan supaya semua orang melakukan kebaikan. Faham? Itu baguslah, tak adalah agama yang mengajar kejahatan. Tak ada, mana ada agama kejahatan. Kau memandai yang ni. Israel Ada. Israel bukan agama. Itu negara. Negara. Even walaupun mereka beragama Yahudi, bukan semua orang Yahudi itu orang Israel. Bukan semua orang Yahudi itu adalah Zionis. Yang jahat-jahat sekarang ni Zionis. Faham tak? Faham. Zionis ni dia macam pecahan dia lah. Dia ada je orang Yahudi yang baik, yang mengamalkan ajaran agama tu betul, yang menjaga ni, yang tak suka. Ada pun orang Yahudi yang tak suka apa yang Zionis buat. Ada ke? Ada. Dekat Palestin tu bukan semuanya bukannya semua orang Islam. Ada je 2-3 orang yang beragama Yahudi. Yang jahat dekat Israel tu Zionis. Zionis tu yang yang serang Palestin selalu. Dan sebenarnya untuk pengetahuan awak, Yahudi ni agama Yahudi ni dia percaya dengan Allah. Sebab tu cuma satu yang tak menjadikan dia Islam, dia tidak lengkap satu lagi hukum syahadah kita, iaitu sebagai percaya bahawa Rasulullah SAW siapa? Pembantu ataupun pesuruh Allah. Dia tak percaya yang tu. Faham tak? Faham? Dia percaya Allah, dia percaya dia sembah Allah. Sebab agama Yahudi ni dia bernabikan Nabi Musa dan juga Nabi Yaqub, iaitu Nabi Yaqub yang mengasas keturunan Bani Israel ni. Okey, sebab tu dalam agama Yahudi kitab yang mereka gunakan adalah kitab Taurat dan kitab Zabur. Itu rujukan mereka. Mereka menggunakan Taurat dan Zabur untuk merujuk. Faham? Faham. Okey. Seterusnya, hubungan manusia dengan alam sekitar. Maksudnya, cikgu selalu cakap lah dekat dalam kelas sains. Kita walaupun kita manusia tidak semestinya kita boleh buat sesuka hati pada kehidupan lain. Kita tak boleh tebang pokok sesuka hati, kita tak boleh buat sampah merata-rata, kita tak boleh bunuh haiwan sesuka hati. Tapi tak apalah, kalau pokok bukannya ada perasaan tu, pokok tak ada perasaan kan? Excuse me, pokok tak ada perasaan, memanglah tak ada pokok perasaan. Pokok tu penting. Tapi kalau awak pijak, dia pun makhluk yang hidup, bukan benda bukan hidup. Kalau orang pijak kita pun sakit. Tahu pun. Kita letak perasaan empati macam tu lah, kita letak situasi kita dalam situasi pokok tersebut. Bukan sesuka hati. Memang Tuhan ciptakan pokok selain daripada kita kena jaga, kita boleh gunakan dalam kuantiti yang tertentu sahaja untuk keperluan manusia.
Kita tak boleh pokok boleh buat rumah, pokok boleh buat perabot, pokok boleh buat macam-macam. Betul tebang semua, tak boleh. Lepas tu buluh tu. Bulu tak Ha? boleh. Buluh buat apa? Awak tebang banyak-banyak, lepas tu awak biar macam tu je. Guna sikit atau biar macam tu je. Tak. Guna yang sepatutnya kita guna sahaja, tak payah nak tebang semua. Jahatlah macam tu. Faham? Faham? Sebab tu kalau pokok-pokok dekat hutan-hutan tu kalau awak tebang banyak, berlakulah tanah runtuh, berlakulah banjir lumpur. Tu kesan-kesan dia lah tu. Sebab apa? Sebab tangan-tangan manusia sendiri. Kan? Beli dengan lumpur. Okey. So kelas, cikgu rasa itu sahaja. Tugasan awak, ingat. Cikgu akan post video ni dekat YouTube. Awak dengar dan awak buat nota. Nota tu cikgu akan berikan melalui melalui Google Classroom. Ingat lagi ID masing-masing Masuk tengok tugasan tu melalui Google Classroom. Cikgu ingat tak ID saya je? Bukan tu ID awak. Kenapa cikgu nak kena ingat? Oh, nanti masuk Google Classroom tengok kerja sekolah tu. Ya betul. Tak apa, nanti cikgu dah upload, cikgu dah selesaikan semua, dah letak kat dalam Google Classroom dan juga dah upload video dekat YouTube. Okay, so awak cikgu akan maklumkan dalam grup rasmi dalam grup sekolah, ada grup kelas awak Okay kelas, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada Nafis dan juga Amir yang sudi bersama cikgu pada hari ini. Jaga diri elok tau. Okay. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Bye. Petangku cerah.